Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk perpuluhan, operasi bergabung, tambah dan tolak. Okey, jadi kita jangan buang masa. Kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mula, kita nak ulang kaji sikit nilai di dalam perpuluhan. Jadi perpuluhan ni dia agak berbeza dengan nombor bulat biasa sebab perpuluhan ni berkait rapat dengan pecahan. Okey, jadi contoh kalau cikgu ada 2.706. Okey, jadi setiap satu angka selepas titik perpuluhan ni adalah dalam bentuk pecahan sebenarnya. Okey, jadi 7 tu kita dah mula per 10. Sifar itu sebenarnya adalah sifar per 100 dan 6 adalah 6 per 1000. Okey, jadi kalau biasanya kalau nombor biasa, nombor bulat, daripada belakang kita dah biasa cakap apa? SAR kan? Tapi untuk perpuluhan, kita akan kira selepas titik perpuluhan bermulanya pecahan. Okey, jadi di mana nilai tempat untuk SAR? Okey, jadi SAR akan berada pada angka ataupun digit sebelum titik perpuluhan. Jadi 2 ini adalah SAR. Kemudian macam biasalah ada puluh, ratus dan seterusnya. Okey, ini sebagai ulang kaji sahaja. Kalau kamu rasa nak tahu lebih lanjut lagi, nak ulang kaji lebih mendalam lagi tentang nilai tempat dan nilai digit perpuluhan, kamu boleh pause video ni dan kamu boleh scan QR code yang ada cikgu sediakan pada slide ni. Okey, jadi kita teruskan. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk tambah dan tolak perpuluhan. Okey, jadi ini adalah operasi bergabung, tetapi kalau kita belajar BODMAS tambah dan tolak berada dalam kawan yang sama, kawan kecil. Jadi tak kiralah kita nak buat yang mana dulu, tapi saya nasihatkan kita ikut soalan. Okey, jadi contoh kalau dia kata, contoh yang pertama hitung jarak dari P ke S berpandukan gambar rajah di atas. Okey, jadi bila dia kata berpandukan gambar rajah, sebab itu dia mula-mula dia tambah dulu. Okey, daripada P kepada Q 28.9 kilometer, dia tambah 22.3 sifar 2 km. Okey, sampai ke R dulu. Okey, sebab apa? Sebab dia nak ambil sampai S. Okey, jadi sebab itu dah dia tolak 17.45 kilometer. Kalau dia tambah sahaja, kita cuma dapat sampai R. Tapi sebab soalan kata daripada P ke S, jadi kita akan tolak jarak di antara R dengan S ni. Okey, jadi mula-mula operasinya adalah tambah, kemudian tolak. Okey, jadi kalau dalam BODMAS, kamu boleh scroll video-video cikgu yang lepas, ada cikgu cakap tentang BODMAS pada tajuk operasi bergabung. Bila ada tambah dan tolak, walaupun dia berada dalam kawan yang sama, geng yang sama, jadi kita akan buat siapa yang sampai dulu. Okey, jadi kalau untuk soalan ni, kalau tambah yang sampai dulu, kita akan buat tambah dahulu. Okey, jadi kamu tengok pada langkah yang pertama ni, untuk jalan kerja tambah. Dalam perpuluhan, yang paling penting adalah titiknya. Jadi pastikan titik itu berada dalam lajur yang sama. Lajur bukan baris. Kalau baris dia melintang. Ni baris. Okey. Ni baris kedua, ni baris ketiga. Okey, tapi kalau menegak kita sebut sebagai lajur. Okey, jadi kita ambil dulu 28.9 dan kita tambahkan dengan 22.3 sifar 2. Bahagian kosong ataupun tempat yang tidak ada digit ni, kita letakkan digit sifar. Sebab sifar dia tak ada nilai. Jadi kita letakkan supaya apa? Supaya kita senang nak kira. Biar semuanya penuh. Kalau di bawah ada 3 tempat perpuluhan, bahagian atas pun kita pastikan ada 3 tempat perpuluhan. Okey, kemudian kita tambah seperti biasa. Daripada jawapan, kita tolak pula dengan 17.45. Sekali lagi, titik berada dalam lajur yang sama dan mana-mana ruang kosong kita letakkan digit sifar dan kita kira seperti biasa. Okey, jadi untuk dapatkan jawapan 33.75
kilometer. Okey, soalan yang seterusnya, contoh yang seterusnya, sekiranya nombor bulat itu tidak ada titik perpuluhan. Okey, jadi sebelum kita jawab soalan, pastikan semua soalan ataupun semua nombor yang dia bagi tu ada titik. Okey, jadi untuk 80 ni, kalau tidak ada titik, ini ulang kaji je sebenarnya, kita dah belajar masa tahun 4, titik itu berada di bahagian belakang sekali, bahagian hujung sekali. Okey, macam dalam ayat ada ayat BM, ayat BI kan, nama saya Kia, titik. Nama saya Beda, my name is Beda, titik. Okey, jadi selepas ayat kita letakkan titik. Jadi sama juga macam nombor, nombor yang tidak ada titik perpuluhan, titiknya sebenarnya berada pada hujung nombor, hujung angka. Okey, jadi kalau kamu tengok pada jalan kerja, 80 tu titiknya berada di sebelah sifar. Okey, kemudian kita macam biasalah, kita letakkan sifar, okey, di belakang untuk nak samakan dengan apa yang kita nak tolak di bawah. Okey, sebab kalau kita tak letak, selalunya murid akan buat apa? Dia nampak atas ni tak ada apa-apa, tolak dengan 9, dia terus letak 9. Jadi salahlah. Jadi untuk kita nak kurangkan kesilapan tu, kita letak, kita tulis sifar selepas titik perpuluhan, kemudian kita tolak seperti biasa, kemudian kita dapat jawapan dan kita sambung dengan operasi tambah. Okey, dan kita akan dapat jawapan 20.751. Okey, jadi pada soalan ini, untuk soalan ni, benda yang kita nak fokus adalah nombor bulat yang tidak diberikan titik. Jadi kita sendiri letakkan titik perpuluhan di bahagian belakang nombor bulat tu. Okey, jadi selepas ni kita akan tengok lagi beberapa contoh yang melibatkan nombor bulat ni. Okey. Baik, seterusnya kita cuba buat 23.58 tambah 12 tolak 4.1. Jadi kamu tengok dulu. Pada soalan ni pastikan semua nombor ada titik perpuluhan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, nombor 12 tak ada titik. Jadi kita yang letakkan titik itu dulu. Okey, kenapa? Sebab nanti bila dah ada titik, barulah senang kita nak pastikan dia berada dalam lajur yang sama. Okey, jadi kita letak dulu titik di bahagian hujung, barulah kita tuliskan soalan. Okey, 23.58, pastikan titik berada pada lajur yang sama. Kalau cikgu biasanya akan suruh murid cikgu letakkan titik dulu. Okey, barulah kita ikut soalan. Kalau ikut soalan ni sebelum titik 2 dan 1, 12 lah. Okey, jadi sama juga kita ikut. Okey, 2 dan 1. Okey. Belakang tidak ada apa-apa, jadi kita sendiri yang letakkan angka sifar. Okey, supaya kita nampak penuh lah. Tak adalah nampak lopong dekat situ kan. Jadi kalau yang atas ni ada 2 tempat perpuluhan, yang bawah ni pun kita buat ada 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi operasi yang pertama adalah tambah. So kita tambah seperti biasa. Okey, pastikan titik selajur lajur yang sama. Okey, kita dapat 35.58. Kemudian kita nak sambung dengan operasi tolak 4.1. Sekali lagi, cikgu nak fokuskan bila kita buat tajuk perpuluhan, yang paling penting adalah titik itu mesti selajur. Okey, lajur yang sama. Jadi kalau cikgu akan letak titik dulu. Okey, jadi lepas dah letak titik, ikut je apa yang soalan tu bagi. Okey, jadi kalau sebelum titik 4, kita letakkan 4. Selepas titik 1, kita letakkan 1. Jangan letak 1 ini daripada belakang. Sebab itu dah tak ikut soalan. Okey, sebab itu cikgu kata lebih mudah kalau kita letak titik dulu, titik perpuluhan tu dulu. Jadi bila dah ada titik perpuluhan, kita ikut je sebelum dan selepas. Kita jangan skip-skip. Contohnya macam satu tadi kan, tiba-tiba kita nak mula dari belakang dan yang tengah-tengah ni biarkan lopong, tak boleh. Kita ikut apa yang soalan bagi. Okey, bila ada tempat yang lopong, barulah kita letakkan angka sifar kita sendiri. Okey, kali ni tolak. Jadi jangan kelirulah. Kalau tadi tambah, kali ni tolak pula. Kita tolak seperti biasa. Okey, titik perpuluhan kena selajur dan kita akan dapat 31.48.
Okey, seterusnya. 46.07 tolak 25 tambah 30.921. Baik, sekali lagi kita nak pastikan semua ada titik perpuluhan dulu. Jadi nombor yang tak ada titik perpuluhan kita letak sendiri di bahagian hujungnya. Kemudian barulah kita salin soalan yang pertama. Kita buat operasi tolak dulu. Jadi macam cikgu cakap tadi, pastikan titik itu satu lajur yang sama. Jadi cikgu letak titik dulu, barulah cikgu letakkan apa yang soalan bagi. Okey, sebelum titik adalah 25. Selepas titik tak ada apa-apa, kita letakkan sifar kita sendiri dan kita tolak seperti biasa. Okey, kemudian daripada jawapan yang pertama, kita sambung untuk operasi yang kedua. Okey, sekali lagi, lajur yang sama untuk titik perpuluhan. Cikgu nasihatkan letak titik dahulu, baru kita salin apa yang soalan berikan. Okey, tempat yang kosong, tempat yang lopong, kita letakkan sifar dan pastikan, ingat yang ini kita nak buat tambah pula. Jadi kita selesaikan operasi tambah. Okey, sekarang ni kita nak tengok kalau soalan tambah dan tolak perpuluhan yang melibatkan anu ataupun nilai yang kita tak ketahui. Okey, jadi sekarang ni senang je. Satu cara yang boleh cikgu ajar, pertama sekali kita akan ambil nombor yang paling besar. Okey, jadi nombor yang paling besar maknanya pada jawapan lah. Okey, pada jawapan. Sekarang ni kita tengok ya, kita ada dua lagi nombor. Dan untuk kita nak buat jalan kerja bagi mendapatkan anu, kita akan terbalikkan operasi. Maknanya kalau operasi itu tambah, kita jadikan tolak. Kalau operasi itu tolak, kita jadikan tambah. Tapi kalau kamu tengok di bahagian hadapan 23.654 ni tak ada apa-apa. Jadi bila tak ada apa-apa, kita akan anggap itu adalah tambah. Okey, itu adalah tambah. Jadi kalau pada soalan tambah, pada jalan kerja terbalikkan menjadi tolak. Okey, dan kita akan sama juga, titik perpuluhan kena sama lajur, mana-mana yang tempat lopong kita letakkan kosong, dan barulah kita jawab. Okey, so 10 tolak 4 dapat 6, 8, 5, 3, 9 tolak 6, 3, titik perpuluhan kena sama. 7 tolak 3, 4, 6 tolak 2, 4. Okey, daripada 44.36, kita tengok jalan kerja yang kedua. Kalau di sini tolak 3.5 sifar 2, untuk jalan kerja terbalikkan operasi daripada tolak menjadi tambah. Okey, kemudian kita tuliskan soalan dan kita jawab seperti biasa. Untuk dapatkan 47.838. Okey. Baik, cikgu nak tunjuk lagi satu contoh yang berkaitan dengan anu. Okey, kali ni anu di bahagian hadapan. Cara masih sama. Okey, kita akan ambil nombor yang paling besar nilai dia. Maknanya pada jawapan lah. So, kita kena ambil 76.5 dulu. Baik, yang pertama kita nak selesaikan tolak 15.233. Jadi, kalau pada soalan tolak, untuk penyelesaian kita terbalikkan menjadi tambah. Kemudian kita salin soalan seperti biasa. Maknanya 15 sebelum titik perpuluhan, 233 selepas titik. Mana-mana ruang yang lopong kita letakkan sifar. Dan yang pertama adalah tambah, so kita jawab dengan cara kerja tambah. Okey, kemudian kita dah dapat 91.733. Jalan kerja seterusnya, kalau pada soalan tambah 48, jadi pada penyelesaian kita terbalikkan operasi. Daripada tambah menjadi tolak. Okey, jadi kita nak tolak dengan 48. Tapi 48 ni tak ada titik. So, kita letakkan titik dulu di bahagian belakang, barulah kita masukkan pada jalan kerja. Okey, jadi 48 ni sebelum titik, kita letakkan 48 sebelum titik perpuluhan. Yang tak ada apa-apa ni kita letak apa? Okey, kita letak sifar.
Kita sendiri letak. Alright, kemudian kita tolaklah seperti biasa. Okey, 3 tolak 03, 3 tolak 03, 7 tolak 03, titik perpuluhan sama. 1 tolak 8 tak cukup, kita pinjam sebelah. Okey, so kita dapat 11 ya. 11 tolak 8, 3 dan 8 tolak 4, 4. Jadi jawapan 43.733. Okey, jadi cikgu harap dengan beberapa contoh yang cikgu berikan tadi, kamu dapat jadikan rujukan untuk jawab soalan yang akan cikgu berikan sebentar lagi dalam grup WhatsApp kita. Jadi, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.